Okay, morning round. Okay, nanti MO datang pukul 8 usually. So you akan buat rounds dengan MO. So basically masa MO round ni, time ni lah you nak present case. So what you should do is present case, practice present case. Nak salah tak apa waktu ni sebab ni dengan MO. Sebab sekarang ni ramai MO floating, MO baru-baru pun diorang pun nak belajar juga. So you practice present case. So waktu ni if ada history yang tak cukup, waktu ni lah MO akan tambah-tambah. So dengar, take note apa yang MO tanya. So apa yang MO tanya, yang tu lah you include dekat dalam you punya history waktu you present dengan specialist nanti. Sebab apa yang saya cakap tadi, MO tahu apa yang specialist nak dengar. Okay, and then tanya dekat MO, nak tulis simbai atas ataupun nak simbai baru. Nak simbai baru, tulis laju-laju. Okay, make sure tulisan cantik. Beli pen yang make sure yang, sebab ada orang dia pakai 0.7 cantik, pakai 0.5 tak cantik. So you kena tahu pen mana yang buat tulisan cantik, pen mana yang buat tulisan bertambah tak cantik. Kalau rasa tulisan tak cantik, janganlah pakai pen basah, nampak macam cacing kerawit nanti. Okay, alright. So basically MO datang nak dengar progress, dia akan bagi plan dia dulu. Dia akan bagi plan dia. Sebab bila MO dah pandai buat plan, so plan tu yang kita nak sebenarnya. Sebab plan tu yang decide the next management. Sama nak discharge ataupun nak tambah ubat, nak tukar ubat, nak kurangkan ubat, and so on. Alright. So aim masa round dengan MO, make sure habis all the patient, and then practice present case. And then waktu ni lah kalau ada masa lebih, you nak tulis result ke, you nak tanya soalan dekat MO pasal cases ke, is up to you. So then specialist pula datang. Okay, specialist datang akan jadi benda yang exactly sama macam masa MO datang. So waktu ni, what you should do is, okay, preparation masa specialist datang is first, make sure pen you ada ink, make sure you bawa butter sign machine dah ada, make sure ada tandem hammer, make sure ada SpO2 machine, make sure ada torchlight. Sebab specialist akan hulur tangan je. Dekat hulur tangan, you kena alert apa yang dia nak buat next. So jangan you pandang sana, garu sini, buat-buat bela kat. So jangan, don't do that. You kena alert step apa yang specialist buat. So prepare barang-barang tu, and then form apa yang you kena prepare. Okay, kalau perempuan dia suka bawa sling bag, okay, dalam bag tu first kena ada prescription slip. Maksud dia untuk prescribe ubat. Sebab kadang-kadang specialist nak tambah ubat, dia nak tambah ubat tu, tambah ubat ni, so dia tulis terus je. Okay, and then dia nak sign. Sebab kadang-kadang ada ubat specialist kena chop sign. So nak mengelakkan you lupa, mengelakkan dia marah, bawa terus dia cakap nak tambah ubat, you keluarkan, terus tulis. Okay, second thing, radio form. Radio form ni maksud dia form yang CT scan untuk request HRCT, MRI, ultrasound and so on. So kenapa you kena bawa? Sebab every radiological punya investigation kena ada sign specialist. Kalau tidak, not granted by the radiologist. So dia cakap je dia nak request for CT scan, you terus keluarkan form tu, minta ada sign. Kenapa kena minta awal-awal? Bila habis round, buatnya specialist dah balik dulu. Dia pergi klinik, dia pergi tempat lain, dah jenuh nak berlari, nak kejar, dah buang masa. So jangan buat kerja banyak kali. Medical tak banyak masa nak buat benda-benda macam tu. Okay, sama juga dengan blood investigation. Ada blood investigation yang penting, for example macam thyroid function test ataupun antibody yang title, for example yang special macam tu, perlukan specialist punya sign. Yang ini pun minta sign siap-siap. Okay, so that you tak perlu bekerja-kerja nak pergi klinik, buatnya tak jumpa. Sebab unless kalau you berani nak call dia, bos kat mana saya nak ambil sign, tu tak apa. Tapi still you kena berlari, nak kena, kalau dapatnya hospital yang very crowded, nak turun lift, nak beratur lift. Kalau ni buat you punya tingkat, you punya medical buat tingkat 8, you tak nak turun, tak nak bekerja lift, you turun naik tangga, but it's okay, you boleh kurus. Okay, Aisyah, boleh kita bagi form masa ward round tu juga walaupun tak habis semua patient lagi? Takut specialist kata kita delay untuk review patient lain. Dia bergantung kepada specialist. Kalau you nak nampak ada a courtesy, you cakap macam ni, bos nak sign dulu tak, ataupun nak fill in form siap-siap ke, macam mana, ke nak lepas round? Tanya dia. Ke tak apalah, lepas round lah. So at least dia tahu you tunggu dia untuk isi form tu lepas round. So dia akan tunggu you, dia tak terus keluar daripada ward. Ataupun kalau dia kata okey lah, tulis sekarang lah. Kadang-kadang bagusnya, kenapa, kalau you ada good rapport dengan specialist, kalau you terus keluarkan form, tanya, bos nak fill in terus tak? Okay, nak terus fill in terus. Kadang-kadang if specialist nak tolong you,
tak apalah, biar I isikan. So specialist dia tahu tau nak request untuk apa. For example, Citibrain. Kenapa nak refer Citibrain, nak request for Citibrain for example. Dia tulis siap-siap, dia sign chop kat situ. Ataupun MO tolong tuliskan, kita nak MO tolong tuliskan, dia sign chop terus kat situ. Sebab actually kalau you tulis kat situ lagi cepat sebenarnya daripada lepas round. Sebab lepas round kadang-kadang dia nak tengok balik patient mana ataupun ni kes apa dia pun kadang tak ingat. So it's prefer on the table, settlekan terus. Specialist lagi suka macam tu sebenarnya. But it depends on specialist. Tanya dulu. Kalau dia kata lepas round, dia lepas round lah. Dia nak buat terus pun buat terus lah, tak kisah mana-mana pun tak apa. Okay, tengok dia prefer yang mana satu. Okay, kalau macam FBC form perlu sign MO sebab tak. FBC yang basic tak perlu, macam FBC, INR, RP, FBP tu tak perlu. Yang special ni macam dia ada list dia, apa yang special form, apa yang everyday punya form. So once specialist dah sampai, you jangan mengharap MO. What you should do is, you jangan mengharap MO present case. You offer diri untuk present case. Be presentable. Sebab you nak ada good impression dekat specialist. Specialist, dia tak macam MO. Dia tak scene by atas. Dia nak scene by baru. Tahu tak scene by tu apa? Scene by tu maksud documentation baru. Contoh nama specialist Dr. Akmal. So scene by Dr. Akmal. Kenapa kita kena buat scene by Dr. Akmal? Sebab every documentation kita kena scene by our superior. So kalau ada salah documentation, kalau ada scene by yang more superior atau more senior, at least kita selamat. Dah ada supervision lah, for example, macam tu for example. Okay, you dah check patient, MO dah check patient. Selalunya specialist akan check lagi sekali sendiri by himself. Waktu ni you kena very alert apa yang dia cakap, kena very alert dengan soalan yang dia tanya patient. Ada kalau kadang-kadang ada houseman yang baru-baru, kalau you tengok senior houseman, dia always tahu nak tulis apa. Sebab dia dengar, dia tahu nak tulis apa. Kalau yang baru-baru ni, specialist tanya, specialist tengok specialist tu buat apa. Nanti kan specialist datang kat dia, dah tulis ke belum? Time tu you tak tulis apa, you dah tak perasan dah. Specialist tanya apa, you dah tertinggal, you dah lost dah. Sebab mungkin you tengah mengelamun ke, you tengah fikir pasal patient sebelah kejap lagi ke. So jangan buat macam tu. Don't do that. So what you should do is, waktu dia tanya patient, dia buat examination, you kena pasang telinga, kena perhatikan apa dia buat. Sebab kadang-kadang specialist dia ada special question yang dia tanya. Sebab dia orang kan specialist, so dia know what to ask. Okay, so dia tanya, walaupun dia tanya benda exactly yang kita tanya, dia kata ada sak nafas lagi tak ada. So tulis kat situ, no SOB. Ada mam tak? Tak ada. Air fibral. Tulis exactly apa yang tanya kat situ lah, tulis. Jangan make up, jangan tambah apa-apa, dan jangan tinggal apa-apa. Sebab for example, kalau kadang-kadang specialist akan double check apa you tulis tau. Dia tengok, tiba-tiba dia perasan you tulis something yang dia tak tanya. Nanti tanya you, ada tanya ni ke tadi? Nanti you dah kena mark kat situ. Tak pasal je. Okay, and then vital sign, you tiru je you punya sebab vital sign sama, tak berubah. Unless kalau dia ambil new SpO2 machine, dia ambil SpO2 baru, dan you tengok yang current punya SpO2, dan you tulis. Okay, and then lungs finding, selalunya dia orang akan keluarkan sendiri dia punya stetoskop, dia dengar sendiri. Okay, waktu ni tanya, apa finding bos? Tanya macam tu. Sadat kadang-kadang dia akan cakap pula, okay, dia kata, okay lah, fairly clear lah, dia kata macam tu, fairly clear. Okay, tu dah fairly clear. Tulis exactly apa yang diorang cakap. Okay, so, jangan tambah-tambah, make it, maksud dia macam you tuliskan on behalf specialist. Okay, so kadang-kadang kalau you tak dengar apa specialist cakap, tanya bos cakap apa. Sebab kadang-kadang specialist ada yang suara tak dengar, ada yang jenis suara halus sangat tak dengar. So kadang-kadang MO ni dia akan beli sebelah specialist. So you tanya MO tu, bos cakap apa. Kadang MO ni akan tolong kita untuk dokumen. So just make sure to standby je dekat atas BHT tu nak tulis apa. Okay, so physical exam dah settle. Last kali selalunya apa expectation daripada specialist adalah, by the time dah habis physical examination, dia datang diri sebelah you, dia nak tinggal bagi plan sahaja. Okay, dia tinggal nak bagi plan. And then expectation dia juga, you dah tulis everything, tinggal column untuk plan sahaja. Then you tulislah plan apa, dia cakap you tulis, dia cakap you tulis. So what you should not do waktu ni, jangan leka you tak tahu dan tak tanya, you diam je. You takut nak tanya, jangan takut nak tanya. Sebab takut nak tanya, you biar kosong documentation, special datang untuk kosong di kertas, time tu memang kena marah. Dia kata, habis tu cakap tadi buat apa?
I buat examination tadi, you buat apa? You tak dengar I cakap apa tadi? So jangan kita induce kemarahan waktu tu. So I dah cerita kat you macam ni, make sure you alert. Okay, dah settle documentation, kita dah sampai dekat part plan kan. Okay, contoh, and then alert dengan plan specialist. Okay, alert tu maksudnya you kena aware dengan a few words ni. First, refer. Second, request. And then the special investigation. So waktu ni lah yang contoh dia kata, akak bagi contoh case patient tu hepatitis lah, for example. Under medical, we are treating him as hepatitis, so dia ada transaminitis, for example. AST, ALT very high. Okay, so tiba-tiba bos kata, okay lah, refer surgery. Okay, kita ni pula tulislah refer surgery. Waktu ni bila dia kata refer surgery, yang nak refer tu you guys tau. So tanya bos, kalau ada je refer ni, tanya bos, bos yang ni kita nak refer untuk apa ya? Intonation kena betul. Jangan buat specialist tanya, you rasa? Jangan buat dia ada seni dia. You kena nampak macam humble sikit, nampak macam you cara percakapan tu kena betul, intonation kena betul. Okay, so refer kena tanya refer untuk apa. The reason why kenapa you kena tanya, sebab nanti nak refer is you guys sendiri. Contoh kalau you tak tanya, you tak tahu nak refer untuk apa. So bila dah habis round ni nanti you refer surgery, surgery tanya, okay, kenapa nak refer surgery? And then you kata, nanti surgery akan cakap macam ni, okay, you jumpa balik specialist, you jumpa balik MO, you tanya kenapa nak refer. So waktu tu, for example lah, MO pun tak sure nak refer untuk apa. MO mesti cakap, you tanyalah specialist. Lepas tu, takkan you nak cakap no kan dekat MO kan. So terpaksa lah you jumpa balik specialist, tanya bos kita nak refer untuk apa. Waktu tu lagi dia marah, nanti dia kata, sekarang pun nak refer, you tak tahu nak refer untuk apa. Habis dia marah semua. Okay, alright. Okay, and then itu refer. Then second one is for radiology. Okay, radio pun sama. Sebab kita ni houseman, kadang-kadang kita tak tahu apa yang diorang fikir. Contohnya patient yang ada DVT. Contoh patient yang DVT on Klaxin, for example, tiba-tiba drowsy, GCS drop, very obvious. Tu dah emergency. Dia drowsy lah, for example, ataupun tiba-tiba mata tak nampak ke, tiba-tiba body weakness. So bos kata, okay, request for CT brain. Okay, kalau I cakap macam tu, you tahu tak kenapa kita refer CT brain untuk patient macam ni? You agak kenapa kita refer CT brain? So kenapa kena tanya? Sebab you juga yang nak kena request CT brain tu nanti. So you nak kena tulis kenapa, sebab nanti CT brain punya form tu you nak kena request dekat bawah, and then kena make sure radiology grant your request. So kalau salah indication, diorang kata oh not indicated for now, terus tak granted, nanti specialist kata you tulis apa dekat dalam form tu. Kenapa tak tanya dulu? So macam you dah buang masa semua orang kat situ. So it's best untuk tanya specialist. Kalau you tak tahu, jangan assume, never assume. Okay, walaupun you tahu. Okay, kadang-kadang specialist tahu, kita tak tahu, tapi at least kita tanya. Okay, or CT brain sebab kita nak tengok ada evidence of ICB, for example, sebab on Klaxin kita ada kan bleeding tendency, and then tahu dia ada ongoing ICB, intracranial bleed. So kalau ada intracranial, kita kena stop lah Klaxin tu. Okay, so you tahulah nak tulis apa. You tahu reason pun tak apa. Bila you tahu reason, tak tahu nak tulis apa, you boleh tanya MO. MO tahu nak tulis apa. Just nak tahu indication dia apa sahaja. Okay, just nak tahu indication. Refer pun nak tahu indication kenapa. Buat CT brain pun nak tahu kenapa. Okay, so baru from there you nak create ayat, you nak cari history and everything. Okay, and then minta sign, jangan lupa. Okay, kalau tidak you ulang alik turun bawah, naik atas, buang masa kat situ. Alright.